Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, pada hari ini kita bertemu semula dalam siaran audio siar berilmu berbakti X Fakulti Pertanian. Jadi pada hari ini saya selaku moderator, saya kenalkan diri dulu saya lah. Saya Izzati di PSPK. Jadi tetamu kita pada hari ini merupakan seorang figura yang lebih dikenali dalam dunia pertanian. Okey. Jadi siapakah beliau pada hari ini? Okey, beliau merupakan seorang pesara di Jabatan Saiz Tanaman. Okey, saya perkenalkanlah Dr. Juju Nakasha Jaafar yang lebih mesra dipanggil Dr. Juju. Okey, baik Dr. Juju, sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Okey. Saya rasa tak lambatlah untuk saya mengucapkan selamat berpuasa buat Dr. Juju. Sama-sama kita. Jadi sepanjang dah lebih seminggu berpuasa ni macam mana doktor? Okey, biasalah lapar tu. Okay. Lapar dan dahaga of course normal. Tapi dalam masa yang sama pun cabaran dia ialah kita kena turun ke komuniti juga kan. Okay. Walaupun kita turun juga still enjoy. Okay. Kan? Still enjoy dengan kerja walaupun puasa, enjoy je kita. Okay. Jadi untuk makluman semua, Dr. Juju merupakan pakar dalam bidang urban farming. Jadi pada hari ini kita akan mengupas topik berkenaan dengan urban farming. Okay, kita nak tahulah urban farming ni apa sebenarnya, ataupun dalam bahasa Melayu dia pertanian bandar ataupun bandar pertanian ke, yang mana satu kita tak tahu. Jadi sebab tu hari ini kita nak kupaslah dengan lebih mendalam. Okey, jadi saya serahkan kepada Dr. Juju. Mungkin doktor boleh ceritakanlah apakah itu pertanian bandar, definisi dari segi sejarah ke. Silakan doktor. Okey, terima kasih. Okey, untuk kebun bandar, pertanian bandar, kebun komuniti, macam-macam orang guna kan. Betul-betul. Okey, sebenarnya bandar itulah yang penting dan tak kisahlah ada kebun ke, ada komuniti pertanian ke, yang penting adalah aktiviti pertanian yang dilakukan di kawasan bandar ataupun di kawasan pekan. Lagi satu. Okey, apa-apa aktiviti bercucuk tanam, kalau katakan dia tanam bunga ke, dia tanam sayur, dia tanam herba, as long as dia buat di bandar. Jadi kita kenakan dia sebagai aktiviti pertanian bandar. Dan apabila aktiviti ini dilakukan secara beramai-ramai, kita di satu lokasi yang sama, okey, dan kiranya berpusat lah, kan? Kita akan kenalkan dia sebagai kebun komuniti. Oh, kebun komuniti. Kebun komuniti di bandar lah, kebun komuniti bandar. Ada yang bagi nama macam-macam, nama sedap-sedap. Mungkin ada nama lain yang doktor nak kongsikan? Yang sekarang ni yang paling popular kebun bandar lah. Orang panggil kan, yang kalau di Asyik Alam ada yang dia panggil komuniti. Oh, komuniti. Komuniti. Dan dia maksud itu singkatan gabungan lah. Singkatan gabungan dia kan. Jadi macam-macam. Tapi kalau katakan komuniti masih menggunakan lagi term yang sama, kebun bandar. Sebab saya rasa itu adalah branding yang diberi oleh Jabatan Pertanian. Jabatan Pertanian sebab kiranya kebun bandar ni dimulakan pada tahun 2014. Oh, 2014 sebenarnya. Dan ini adalah salah satu usaha oleh Jabatan Pertanian yang mewujudkan satu bahagian khas, iaitu bahagian pertanian bandar. Dan daripada bahagian pertanian bandar ni, dia beranakkan satu, iaitu kebun bandar ni. Kebun bandar. Dan daripada situ 2014 mulalah sikit dan lagi hebat waktu PKP. Lagi hebat sekarang ni. Kenapa dia makin hebat tu? Boleh doktor ceritakan lagi tak? Okey. Sebelum PKP tu dah ada hebat-hebat sikit. Hebat tu macam mana tu cerita dia tu? Dah hebat-hebat sikit, dah masih makin meluas kan, dah banyak kebun berdaftar. Sebab kita nak tengok tu berapa banyak kebun berdaftar. Bila dia berdaftar maknanya dia dah bersedia. Kan, dia dah bersedia nak ikut syarat-syarat daripada PBT, dia dah bersedia ikut syarat daripada Jabatan Pertanian keluarkan kan. Maknanya bila dia dah bersedia, dia dah daftar, kita dah nampak makin bertumbuhnya kan. Makin banyak bilangan kebun bandar yang berdaftar. Okey, itu saya kata dah hebat-hebat sikit-sikit dah ni, makin dah dapat influence. Jadi bila PKP, semua orang kena duduk rumah. Betul? Even kan, orang di kebun komuniti pun kena duduk rumah. Mereka tak dibenarkan turun untuk menyiram beramai-ramai tu. Sebab kebun komuniti semangat dia lain. Semangat dia nak turun beramai-ramai tu ada.
Jadi waktu PKP banyaklah komuniti yang mengadu kata kami ni tak dapat nak siram pokok kan. Dapat siram pokok pun seorang dua orang, lepas tu polis datang suruh balik rumah. Oh macam tu walaupun jadi, dalam macam selalu kebun komuniti itulah. Memang polis akan pantau juga. Minta, tolong sebab kita nak elakkan ni kan lagi-lagi wabak tu meningkat. Jadi waktu tu semua orang duduk rumah, tak tahu nak buat apa. Masing-masing yang suka berkebun ni pun tak tahu apa nak buat pun. Jadi makin lama makin demand, kita tengok demand tanah campuran meningkat waktu tu. Kita tanya nursery, kita tanya kilang meningkat jumlah nak minta tanah campuran ni. Oh, tanah campuran. Even dekat nursery kebanyakan tanah campuran habis. Sebab orang nak beli. Ketika PKP itulah. Ketika PKP. Jadi waktu tu pun dengan jual polybag dengan kangkung itu pun laku. Dah sampai level orang makin okey nak bertani punya pasal ni kan. Duduk rumah kan sebab pertanian adalah terapi sebenarnya kan. Jadi makin meningkat dan selepas PKP orang dah dapat turun, dah dapat bersama, lagilah dia meletup kebun pertanian ni, kebun pertanian bandar ni. Okey. Jadi macam tadi doktor cakap, pertanian ni adalah terapi. Mungkinlah doktor boleh kongsikan macam mana pertanian ni menjadi terapi ketika musim PKP sedang melanda negara kita ketika itu. Okey. Waktu yang PKP tu kan memang ialah ramainya tertekan sebab kena duduk di rumah, tak dapat berniaga, tak dapat keluar kan bekerja. Jadi terapi pertanian tu dijadikan bila komuniti ni bukan komuniti, individu tu dia tanam, dia letak biji benih dan dia tengok tumbuh sikit-sikit dan bila tumbuh sikit-sikit tu dia bagi rasa kegembiraan dia rasa puas bila nampak tumbuh tu. Dan itu adalah sebenarnya salah satu bentuk terapi. Dia tahu okey pagi dia ada kerja nak buat, dia kena siram pokok. Okey petang dia ada kerja lagi nak buat ni, dia kena siram pokok lagi. Jadi dia ada satu rutin di rumah yang mana dia ada satu tanggungjawab di rumah, dia kena turun, dia kena buat di rumah sendiri. Jadi waktu tu kita kata terapi sebab kalau tengok TV yalah sekarang kan Netflix lah, Astro kan, kita boleh rewind balik, kita boleh tengok balik kan. Tapi pokok dia tak boleh tunggu. Dia nak besar, dia besar. Kalau dia merajuk dengan kita, dia merajuk. Oh, dia merajuk. Merajuk tu maksudnya dia akan mati ke macam mana ke? Antara dia akan berhentikan pertumbuhan dia buat tak tahu je, tak ada tumbuh daun baru kan. Dia duduk diam macam tu. Dalam satu masa yang sama, dia dah tak tahan merajuk dia tu, dia akan mati. Okey, itu pokok merajuk lah. Pokok merajuk. So maksudnya macam mana pun di akhirnya pokok merajuk ni dia memang akan mati macam itulah. Kalau kita tak pujuk dia balik. Tak pujuk dia. Okey, macam mana kita nak pujuk pokok tu sebab saya kurang sikit lah bermain dengan pokok. Mungkin lah doktor ada kepakaran boleh kongsikan. Okay. Kalau pokok ni dia dah start merajuk tu, kita dah nampak dia dah kurang. Sepatutnya dia ni tumbuh lagi katakan 4 hari. Sepatutnya tumbuh tapi tak tumbuh pula. Sepatutnya besar sikit tak besar sikit. Sepatutnya ada daun baru keluar tak keluar pula. Okay, ada daun baru keluar contoh kecil. Tapi daun baru keluar tu kecil duduk gitu saja. Dia tak mau besar. Jadi kita tahu dia tengah merajuk. Dan tengah merajuk tu macam-macam faktor lah. Mungkin cahaya. Kalau cahaya kita tengok mungkin kurang cahaya kan sebab mungkin tak hijau sangat. Kita dekatkan dia dengan bawah cahaya matahari. Kalau kita tengok pula mungkin baja tak cukup. Itu pun mungkin jadi faktor juga. Ataupun air. Kita ni pula yalah dah duduk rumah kan. Lepas tu tengok pula pokok tu air. Okey kot, tak haus kot kan. Lepas tu lama-lama dia dah kurang air, dia merajuk pun boleh juga. Jadi kalau dia merajuk dengan air, kita bagi dia air. Kalau dia merajuk dengan makanan, tak ikut makanan, kita bagi dia makanan kan. So maksudnya kita sebagai yang tanam dia, so kita akan tahulah apa yang dia kurang. Sebab kita yang buat dia merajuk kan. Betul-betul. Okey. Faham. So maksudnya tumbuhan ni pun dia memerlukan kasih sayang lah daripada manusia ni. Sebab tu dia ada macam dua terapi lah kira kan. Sebab dia bertanggungjawab nak jaga. Betul. So bukan manusia sajalah yang perlukan belayan kasih sayang, tetapi tumbuhan juga memerlukan kasih sayang dan sentuhan daripada tangan-tangan manusia ni. Berkenaan dengan sentuhan daripada manusia ni, saya difahamkan adakah ini mitos macam ada orang cakap pokok ni layu sebab ada macam tangan manusia ni ada yang jenis tangan panas. Jadi macam mana respon doktor? Okey. Setakat pengalaman saya, mitos tu
tak betul lah. So dia mitos lah maksudnya. Okey. Setakat ni lah yang saya punya pengalaman sebab ada beberapa ahli komuniti kan yang macam contoh baru nak masuk kan, kata tangan saya panas, saya tak boleh. Kan kata saya beli je pokok daripada nursery confirm mati. Dia kata. Lepas tu kita kata tak apa, kita ikut step by step. Kan? Kita ikut teknik yang betul macam ni, teknik ni. Dia pun cuba semua pokok dia hidup. Hidup je. Yang semua pokok dia tanam. Yang tadi cakap tangan panas tu? Cakap tangan panas, pokok tak suka saya, pokok tengok saya pun pokok nak mati, macam-macam. Ampun, macam-macam manusia ni. Jadi bila kita kata okey tak apa, kita cuba, kita test betul ke tidak tangan panas kan. Sebab kita tak boleh nak katakan tidak. Betul. Sebab itu pun kita pun tak tahu kan. Jadi dia ikut step yang kita ajar dan hidup. Jadi dengan teknik, dengan kemahiran yang betul, pokok memang boleh hidup. Okey, faham. Jadi saya dapat simpulkan lah bahawa kata ada tangan panas pegang pokok layu tu, tu semua mitos lah. Okey, jadi tadi doktor ada cakap yang mana sebenarnya pertanian bandar ni dia, kalau komuniti kita panggil dia kebun komuniti kan. Jadi mungkinlah ada cabaran dalam nak membuat kebun komuniti ataupun pertanian bandar ni, sebab kita tahu dekat bandar ni kebanyakannya tinggal di kawasan yang bertingkat-tingkat. Jadi macam mana apa strategi lah yang boleh kita buat supaya kita boleh laksanakan pertanian bandar ni? So kalau ikutkan cakap pasal cabaran kan, cabaran tu sebenarnya dia ikut lokasi. Kan kita tak boleh kata semua kebun komuniti, kebun bandar ni ada masalah yang sama. Sebab dia sangat ikut lokasi. Contoh macam tadi kan, tadi kata pasal rumah bertingkat. Kan, rumah bertingkat Pangsapuri. Mereka ada kekangan daripada sudut lokasi tanah lah, ruang kan. Tetapi kalau ikutkan ruang tu akan ada kalau kita nak buat. Okey, di balcony boleh buat. Balcony. Tepi rumah, dalam rumah, tepi tingkap pun boleh buat sebenarnya. Cuma kena pastikan tumbuhan yang betul lah. Apa contoh tumbuhan yang boleh tanam tepi tingkap tu? Kalau tepi tingkap tu tahu minat kan kalau tepi tingkap kan. kalau tepi tingkap tu saya cadangkan untuk buat microgreen lah. Microgreen. Dia jenis apa-apa jenis sayuran yang sedap-sedap lah yang kita suka kan. Contohnya macam radish kan, katakan sawi kita suka, bayam kita suka. Kita tanam biji benih dia dalam satu tray kecil kan, letak media biji benih tu, taburkan je, letak tepi tingkap. Agak-agak besar 5 cm, 7 cm, potong, letaklah dalam masakan. Boleh terus sebab ni lah. Tengok kalau microgreen tak perlukan baja, tak perlukan chemical, cahaya, tepi tingkap je. Sebab kita hanya akan makan dia waktu dia peringkat kecil. Itu salah satu teknik yang kita ajarkan ke komuniti bila dia kata tempat ni susah. Kita kata tak apa, tempat susah tak apa, kita buat tepi tingkap kat rumah pun boleh. Betul. Kalau dekat Pangsapuri ni selalunya akan ada kawasan yang tepi-tepi sikit kan, tepi-tepi dekat antara ruang, antara blok ada sebenarnya yang boleh kita bangunkan. Tapi komuniti semua kena ingat juga, dia kena ikut syarat daripada PBT kat situ. Sebab syarat di PBT tu akan benarkanlah sama ada boleh tanam dekat depan pintu, tepi pintu ke, ada syarat. Jadi dia kena ikut PBT dia. Kalau macam sistem hidroponik, adakah itu dikira dalam pertanian bandar ke? Hidroponik dikira pertanian bandar juga salah satu teknik. Tapi hidroponik ni ramai yang salah faham. Ramai yang salah faham kena guna elektrik. Orang kata hidroponik kena guna elektrik, tapi sebenarnya kalau hidroponik dia ada dua sistem lah. Satu dengan elektrik, satu tak ada elektrik. Kalau katakan yang dengan elektrik, of course dia punya cost akan lebih tinggi sikit. Bukan sikit lah, banyak. Kalau katakan yang dengan tanpa elektrik pun boleh juga. Cuma komuniti tu dia kena tahu kawal kandungan air dalam tu. Sebab dia akan bermain dengan air punya kandungan dalam sistem hidroponik dalam hidroponik yang tak ada elektrik ni. Dia kena tahu adjust, pokok ni besar ni kena kurangkan air banyak ni, pokok ni tambah sikit besar kurangkan lagi air. Sebab dia tak ada elektrik nak bagi oksigen kat akar kan. Tapi untuk yang hidroponik dengan elektrik ni dia tak perlu belajar untuk naik turunkan air tu, tak perlu. Dia lebih simple tetapi kosnya tinggi. Kos ni pula tinggi sebab tapi rata-rata komuniti dia tak berminat lah dengan hidroponik. Ada tapi cuma mungkin dalam 30 pot, 40 pot macam tu je. Adakah sebab leceh? Sebab saya tengok dalam sistem hidroponik ni dia berbekas, lepas tu dia ada macam bertingkat-tingkat. Adakah itu faktor lah menyebabkan
komuniti kurang berminat dengan satu kos lah. Kos okay. tinggi. Okey, kos tinggi kecuali dia buat sendiri. Sistem tu. Dia beli dekat hardware, dia beli palung sendiri, dia drill sendiri semua. Itu boleh menurunkan kos. Yang keduanya adalah teknik yang digunakan. Rata-rata sebab hidroponik ni dia punya teknik tu mesti perlu diteliti setiap satu step tu. Even nak letak biji benih dekat atas pan, contoh atas pan hidroponik dia letak. Dan bila dia nak masukkan ke pot besar tu, kita kena tengoklah akar ini sesuai ke tidak. Dia punya skill untuk tengok akar tu sesuai ke tidak untuk masuk ke dalam hidroponik sistem. Itu memerlukan skill yang tinggi. Jadi kebanyakan yang komuniti yang saya jumpa buat hidroponik, tetapi sebab bila ada masalah isu macam katakan tak tumbuh laju lah, kata ni tumbuh perlahan ni, dia kata kan, kita tahulah dia tak bermain dengan akar kan. Jadi kemahiran tu belum ada lagi lah di kalangan, sebab tu komuniti tak berapa sangat dengan hidroponik ni. Sebab dia macam renyah sikit lah orang cakap. Senang cakap dia punya kemahiran lain kan. Dia manja sikit pun pokok dia. Selalu berapa lama seseorang nak menguasai kemahiran tanaman hidroponik? Kalau hidroponik ni boleh saya katakan at least kena belajar 3 cycle, 3 kitaran. 3 kitaran. 3 kitaran. Satu kitaran untuk dia belajar betul-betul kan. Kitaran kedua dia dah tengok okey, buat sendiri, tengok ada masalah tak, macam mana. Waktu tu selalu masalah yang dalam hidroponik akan datang waktu kitaran kedua, ketiga. Selalunya. Sebab kita nak tunggu masalah tu datang. Sebab kitaran satu selalunya cantik je, diorang tanam. Selalu masalah kedua, ketiga tu apa masalah dia? Kena kongsi dia kan. Dia tak boleh bagi sikit-sikit kan. Okey, masalah yang selalunya kita nampak pada kitaran kedua dan ketiga tu, sebab selalunya kita akan bagi kitaran pertama, dia akan betul-betul menjaga. Komuniti ni dia akan betul-betul teliti, sebab itu first time dia buat. Dia sangat human error tu sangat rendah lah kiranya waktu yang pertama. Dan kali kedua selalunya dia akan tanam sayur yang sama sebab dia dah confident. Bila dia tanam sayur yang sama dengan kitaran yang pertama, dia dah ada attract serangga dekat kawasan tu. Bila dah attract serangga lah ni. Dia macam kata okey, dah ada serangga pula kan. Tak apalah, kita cuba juga sampai ke hujung sampai dia nak tuai, tapi hasil tak besar sangat. Sebab dia dah rasa dia mahir, sebab kan pengalaman dia yang pertama. Jadi dia dah take for granted dah yang kedua ni. Dia dah tak check baja punya kandungan apa semua. Yang ketiga, sebab dia tak kawal serangga, lagi hebat kena serangan serangga. Sebab dia tak ada kemahiran untuk buat. Kita kena tukar crop ni. Mungkin kitaran pertama sawi, sawi pakcoy yang dwarf tu kan. Okey, yang kedua tu mungkin kita buat tanaman lain pula, salad ke, dia kena bertukar-tukar. Faham, kena bertukar-tukar. Jadi tadi macam kita nak tahulah kan, apa yang paling famous yang selalunya dekat komuniti bandar ni tanam. Okey. Sayuran apa ke ataupun bunga apa ke yang paling famous lah yang selalu mendapat permintaan yang tinggi. Kalau kata famous tu, saya pergi mana-mana komuniti, 3 benda ni wajib ada. Kangkung confirm ada lah. Sebab kangkung ni yalah, kita campak je dia hidup kan. Orang kata lah. Betul? Tapi memang betul lah. Sebab dia sangat kuat punya ni kan, sayur. Lepas tu sawi selalu jumpa. Bayam selalu jumpa. 3 ni memang sangat-sangat kira biasa untuk kita jumpa dekat level komuniti. Maksudnya dia dari segi penjagaannya pun tak renyah. Penjagaan tak renyah. Lagi satu, kalau katakan komuniti di sekitar tu ramai Melayu, memang itu yang kita akan jumpa. Sayur yang paling digemari lah oleh masyarakat Melayu ni, senang cerita. Kalau kita pergi ke masyarakat Cina, kita akan kat situ kita akan jumpa pakcoy, kita akan jumpa salad. Tak lari lah kat situ. Kan? Jadi dia pun ikut juga taburan populasi sebenarnya. Sebab tu kata cabaran apa yang kemahiran kita nak bagi ke komuniti itu adalah bergantung kepada lokasi itu sendiri. Dia tak boleh semua kebun komuniti semua sama tak. So setiap kebun komuniti ni ada cabaran masing-masing. Jadi penyelesaian dia bagi inovasi pun kena bergantung kepada ni lah. Mungkin doktor boleh kongsikan lah salah satu projek kebun komuniti yang doktor dah berjaya menghasilkan ke macam mana? Yang paling ni lah, yang paling berjaya lah setakat ni dan juga UPM pun sendiri dah bagi pengiktirafan sebagai rakan komuniti terbaik di UPM pada tahun 2020 dulu kan.
komuniti ni, iaitu komuniti di Perumahan Awam Seri Perlis 2. Okey, yang bertempat di Datuk Keramat KL. Dekat je dengan KL kita ni. Kampus Seri Perlis bukan? Bandar Seri Perlis? Bukan. Bukan juga, okey. Bukan. Perumahan Awam Seri Perlis. Okey, Perumahan Awam Seri Perlis. Di Datuk Keramat. Di Datuk Keramat Kuala Lumpur. Okey, bukan dekat Perlis. Bukan. Indira Kayangan tu bukan atau jauh sangat. Okey, jadi ni contoh lah, contoh yang paling berjaya. Contoh yang paling berjaya lah yang kita dah ada bersama mereka sejak 2018 tapi mereka ni bukanlah kita masuk tu mereka pun baru start, tak. Dia start 2014 secara kecil-kecilan kan, kecil-kecilan macam setakat 1-2 plot dan waktu tu dia punya niat adalah untuk kegunaan dia sendiri saja, bukan untuk jual, bukan untuk jadi sampai ni lah. Sebab kedudukan kalau Izzati pernah pergi kat kawasan tu, Datuk Keramat tu, dia adalah satu kawasan yang dikelilingi dengan sangat moden. Bukit Bintang tepi tu, KLCC pun dekat situ. Jadi dia punya tekanan dengan pembangunan tu lah, tekanan moden tu sangat tinggi, dan mereka adalah satu flat yang dah bertempat di situ selama 40 tahun. 40 tahun sudah. Jadinya tekanan daripada sekeliling tu, harga meningkat kan, nak hantar anak tuition pun dah susah kan, sebab nak beli makan lagi, makanan dah mahal ke area tu. Jadi penduduk tu decide untuk at least tampunglah pembelanjaan dapur dengan tanam sayur. Itu permulaan. Tapi bila kita masuk 2018, kita tengok ada beberapa lagi teknik pertanian yang perlu dipertingkatkan sebab mereka semangat. Yang penting komuniti sendiri willing nak belajar. Dia nak belajar kan. Satu, dia dapatkan belajar daripada Jabatan Pertanian, daripada DBKL pun banyak bagi kursus, kita pun bagi kursus kan. Lama-lama tu dia meningkat kan. Sekarang ni dah 10 tahun lah kiranya komuniti tu kerjasama antara Fakulti Pertanian dengan tu daripada 2018 dengan dah 7 tahun lah. Kira dah 7 tahun dengan yang kita. 6-7 tahun lah lebih kurang, sebab akhir 2017 tu kita dah dapat ni kan info sikit pasal Seri Perlis ni. Dah start buat engagement sikit. Jadi daripada situ pun UPM pun dah bagi geran pemindahan ilmu dekat mereka, pun dah 2 kali bagi geran pemindahan ilmu, dan mereka pun dah dapat berbagai geran lagi kat luar. Lagi meningkat-ningkat. Lagi meningkat-ningkat, dan mereka pun waktu PKP pun ada satu grant community diberi, dan mereka ada penerima yang pertama 50,000 waktu tu. Jadi daripada situ kita pula UPM kita ada kekuatan daripada student kita. Kita ada pelajar. Kita ada pelajar. Jadi pelajar-pelajar kita ni kita bawa ke Seri Perlis dah ada 2 program yang bermalam kat situ 2 kali dah kita buat bermalam kat situ. Yang lain tu semua ada balik hari, ada yang waktu PKP kita buat je. Secara online je, online lah dengan komuniti. Tak putus dengan Seri Perlis ni waktu PKP pun. Hebat kita tak putus. Waktu PKP lagi best. Kita siap panggil universiti kat Indonesia, Seri Perlis dengan pelajar kita untuk buat 3 perkongsian ilmu daripada 3 penyuluh. Maksudnya kita pun melibatkan antarabangsa juga lah ni, ada penglibatan daripada universiti kita pun nak Indonesia. Tahu macam mana di Indonesia dia universiti bantu komuniti kan. Daripada sudut kita macam mana, daripada sudut student macam mana pendapat dia, daripada sudut Seri Perlis ni sendiri, macam mana. Jadi kita buat perkongsian kan, perkongsian kira antarabangsa punya level lah kan, punya perkongsian. Jadi sebab yang penting kita tak putuskan hubungan. Dan yang terbaru sekali kan, kita dapat jemputan daripada satu syarikat untuk kolaborasi dengan Seri Perlis untuk jadikan Seri Perlis ni sebagai satu hub menjual input pertanian yang murah. Sebab isu ni kebun bandar ni diorang tak tahu mana nak cari. Mana nak cari input murah. Bila tak tahu mana nak cari input murah, dia start beli kat nursery yang mahal-mahal ke kan. Dah tak kira duit, dah beli je kan. Tapi kita nak buatkan Seri Perlis tu sebagai satu hub untuk jual input pertanian yang murah kepada kebun-kebun bandar sekeliling tu. Jadi macam mana sekarang proses dia tu dah berjalan? Dah berjalan. Satu kita dah buat 1 kali pemindahan ilmu itu di bawah Dr. Muaz di Fakulti Pertanian Dr. Muaz dan Dr. Nadia di Fakulti Pertanian. Mereka buat pemindahan ilmu untuk macam mana komuniti nak start up proper business. Sebab dia dah tak level nak bercucuk tanam. Yelah. Dia dah level hasil lah dah ada hasil, dah ada produk dan dia punya kemahiran bercucuk tanam tu kita di Fakulti Pertanian pun bagi kebenaran bagi Piktirafan yang mereka ni sebagai duta kami. Yang kalau katakan ada komuniti yang nak belajar, kita akan ajar di Seri Perlis.
Kita akan buat kursus di Seri Perlis. So, maksudnya komuniti-komuniti luar akan datang ke Seri Perlis tu. Yang mengajar anak adalah komuniti Seri Perlis. Oh, komuniti sendiri. Okay. Itu cantiknya model komuniti kepada komuniti. Kita dah macam dah mahir lah komuniti Dah Seri mahir. Perlis ni. Sebab tu Fakulti Pertanian pun dia percaya dengan Seri Perlis ni kan. Kita run sama-sama. Yang mana part yang penyamaian biji benih, okey, ini Seri Perlis cover kan. Dah ni lah ke level situ. Kita harapkan level tu meningkat lagi lah. Menarik sangat ni. Okey. Okay, jadi macam kita tahu kebanyakan yang tinggal di kota-kota ni sebab kenapa menyertai kebun komuniti ni, sebab macam tadi doktor cakap lah, harga sayur meningkat. Contoh macam dekat Seri Perlis kan, keliling tu semua bandar-bandar yang pesat kan, Bukit Bintang. Mungkin ada apakah macam kebaikan lain ataupun faedah lain yang boleh diterima oleh komuniti ni? Sebab baru-baru saya ada baca ada akhbar lah yang kata Persatuan Petani ni mengatakan menjangka lah bahawa pada bulan hadapan harga sayur akan meningkat. Mungkin ini salah satu kebaikan dengan menanam kebun komuniti ni akan mengurangkan harga sayur ke macam mana ke? Mungkinlah berkongsian daripada doktor pendapat. Yang jangkaan naik 25% tu kan? Betul, jangkaan 25% betul. Jangkaan tu memang saya pun percaya juga dengan jangkaan naik 25% tu disebabkan cuaca satu. Satu lagi input pertanian menjadi sangat mahal dah sekarang ni. Kan? Baja-baja sangat mahal. Sebab tu kalau kita tengok dekat PBT semua, Jabatan Pertanian kan, even dekat UPM, kita sentiasa encourage untuk buat kompos sendiri. Sebab baja yang terlampau mahal ni kan. Jadi peningkatan tu disebabkan banyak faktor lah kan. Lagi satu kemasukan sayur-sayur daripada negara luar ni pun satu juga. Jadi dengan adanya kebun komuniti kan, kita tak perlu risau dengan peningkatan tu. Sebab okey, baja kita uruskan sendiri kan. Kita buat sendiri baja kita. Tak perlu beli baja luar. Okey, lepas tu biji benih sajalah yang kita masih bergantung harap dengan luar ni, sebab kita bukan negara pengeluar biji benih. Dan daripada sudut cuaca tu, sebab kebun komuniti adalah berskala kecil Bila berskala kecil, senang untuk kita kawal. Okey, kalau katakan dia kena dengan climate change ni kan, dengan perubahan cuaca, kalau ladang tu besar, memang banyak kos air kita kena, mungkin daripada satu hari siram, mungkin naik 2 kali, mungkin naik 3 kali, mungkin naik 4 kali siram. Okey, itu menambahkan kos production. Tapi kalau katakan kebun komuniti berskala kecil, okey, kalau katakan nak siram 1 kali pun tak adalah efek sangat pokok tu. Okey, ataupun siramlah 2 kali kan. Kos tu tak naik sehebat macam di ladang yang besar. Ladang besar. Sebab tu kata okey, harga naik disebabkan production punya kos tu akan meningkat. Tapi kalau katakan kita ada kebun sendiri, kita tak perlu risaulah, kita siram sendiri. Baja kan? Pun sendiri. Baja pun buatlah sendiri kat dapur kan. Gunalah kulit bawang ke kompos kan. Kompos sendiri tu kita buatlah sendiri. Jadi dengan adanya kebun komuniti ni memang sepatutnya tak perlu risau dengan 25% kenaikan harga sayuran tu lah. Okey. Jadi kalau macam untuk kelestarian alam sekitar ni, pada pandangan doktor macam mana kebun komuniti punya sumbangan? Okey. Daripada kelestarian ni memang sangat nampak impact dia sebenarnya. Sebab kalau di bandar-bandar ni kita nampak hanya bangunan-bangunan. Betul. Kan? Yang paling-paling cantik pun tepi jalan tu adalah satu landscape macam tu kan. Tapi dia bukan edible landscape. Okey, tapi sekarang ni bila adanya kebun bandar ni, dia dah createkan satu taman, ada taman edible, taman yang boleh dimakan produk-produk di dalam tu. Okey, itu satu. Satu lagi, kita dapat mengurangkan pollution, pencemaran. Sebab kalau katakan sayur semua ni orang tak tanam, kita bergantung harap kepada ladang-ladang besar ni. Ladang-ladang besar, mereka tiada pilihan, dia kena sembuh juga kan. Sembuh juga racun, sembuh juga sebab dia dalam kuantiti yang besar. Okey. Tetapi kalau kebun-kebun kecil ni sangat minimal lah kan. Sangat minimal dia kena sembuh berbanding daripada kebun besar yang ladang-ladang besar ni. Jadi environment tu dia dapat membantu daripada sudut mengurangkan penggunaan racun-racun kimia ni. Kan? Berbanding daripada kita beli kat luar tu memang dah terpaksa sembuh lah sebab ladang besar kan. Betul. Okey. Jadi tadi kita pun dah cerita macam mana kebaikan dan
mungkinlah bila ada yang baca kan kata nak naik harga 25% sayur ni, sebab sekarang pun harga sayur macam secekak tu. Kalau dulu kita boleh dapat RM1, contoh macam kangkung kan, satu ikat tu kita boleh dapat RM1, RM2. So bila dah naik 25% ni, dia akan menggusarkan sedikitlah penduduk di bandar kan. Jadi mungkinlah melalui dengan ilmu pertanian bandar ni, penduduk-penduduk di bandar boleh mulalah untuk jimat kan. Betul. Jimat dengan menanam sayur melalui pertanian bandar. Okey, jadi saya nak tanya pendapat doktor lah. Kalau doktor kata daripada mula pertanian bandar ni pada tahun 2014, kemudian dia semakin rancak sejak PKP kan, semakin rancak. Mungkin di masa hadapan pula macam mana trend penerimaan masyarakat terhadap pertanian bandar ni? Okey, tu bagus tu trend tu. Trend. Sebab saya sebenarnya saya sangat gembira lah bila melihat trend kebelakangan ni sebenarnya. Sebab bila dulu-dulu waktu saya start dengan kebun bandar kan, start dengan engage dengan komuniti kan, kita nampak setiap kali kita datang tu adalah warga emas. Kita nampak setiap kali kita datang tu adalah yang baru berpencen, yang kiranya dah lebih umur 55 tahun. Selalunya yang saya nampak. Okay, trend awal dulu waktu saya mula-mula masuk kan. Tapi yang saya gembira sekarang ni sebab tengok setiap kali saya pergi ke mana-mana komuniti, ada orang muda dalam tu. Ada orang muda dalam tu, ada juga kanak-kanak dalam tu. Kanak-kanak dah mula dah ada. Ni. Okay. Sebab tu mana-mana komuniti sekarang ni yang saya pergi, ada orang muda. Orang muda dalam, nak kata muda dalam 20 tu belum tak beramai lah. Tapi kalau orang muda, kalau umur 30 dan ke 40 macam tu dah ada. Dah ada pelibatan mereka. Jadi trend pelibatan orang muda ni sebenarnya ada. Ya? Tapi trend ni mungkin tak nampak lagi mereka ni. Sebab mereka ni masih lagi tengah start. Inilah baru nak cuba. Tapi yang gembira tu diorang dah masuk dah. Kita dah nampak orang-orang muda kita dah masuk ke pertanian. Dan yang bagusnya bila ada orang-orang muda ni akan ada inovasi yang lebih hebat lagi. Di dalam komuniti. Sebab saya kata lebih hebat sebab orang muda pemikiran dia lain kan. Kalau berbanding dengan warga emas yang dulu menjaga pokok, dia akan ikut step yang seperti yang dia nombor 1 siram pokok, nombor 2 baja macam tu. Dia akan ikut lah sebab lagi pun dia ada masa. Bila orang muda ni dengan tak ada masa, dengan ada keluarganya, dengan berkejayanya kan, macam-macam sekeliling tu dia ada kan. Jadi dia akan cuba cari cara yang mudah untuk memudahkan dia untuk berkebun. Jadi sebab tu terbit inovasi-inovasi disebabkan orang muda yang masuk. Mungkin sekarang ni doktor ada nampak tak ada salah satu contoh ke inovasi yang daripada orang muda melalui pertanian bandar ni? Okey. Yang ada saya nampak dekat Kajang contoh dekat Kajang saya nampak dah ada sistem takungan hujan sebab dulu tak ada. Tu bila ada orang muda masuk sebab tak ada masa kan. Bila tengok pula jadual dia kena bertugas dekat kebun komuniti. Dia ni tak ada masa. Tapi jadual kebun komuniti tu dia pula yang kena menyiram. Jadi dia rekakan satu, dia panjangkan paip semua. Takungan air hujan tu ataupun dia guna air takungan air aircon. Dia minta dekat jiran-jiran yang ada aircon tu, dia tadah. Lepas tu semua tu salurkan kepada satu tangki. Tangki tu pakai timer untuk bagi pump dekat air pokok tu. Jadi timer tu macam buat sendiri lah maksudnya. Timer tu dia beli dekat Shopee je, dia guna solar. Guna solar. Jadi memudahkan dia. Bila nampak ada masuk orang muda, benda tu berlaku. Kalau dulu orang-orang yang warga emas ni dia ada masa kan. Jadi diorang mungkin boleh fikir tapi dah masa sama dia ada masa. Kan baik dia datang menyiram, bersosial kan sama-sama. Tapi bila ada orang muda, benda macam tu berlaku. Dia kata okey, dulu sistem takungan hujan, sekarang ni sistem takungan aircon. Saya kata menarik. Dia kata kenapa kita nak rugikan aircon, dia kata. Betul, kan. Sebab aircon tu melimpah je tu kan, dia kata sayang. Jadi tu antara inovasi yang menarik lah sekarang ni. Itu di Kajang ya? Di Kajang. Okey. Jadi mungkin di komuniti lain boleh try untuk cuba kan? Boleh lah. Ambil ke air kat office kita pun banyak aircon kan. Tada. Lepas tu yelah dia boleh orang kata pakai sumber-sumber yang ada kan. Betul. Jadi secara tak langsung pun sebenarnya meningkatkan kelestarian alam sekitar. Okey. Mungkin ada cabaran pada masa hadapan doktor melihat
Okey, cabaran tu ialah takut sebenarnya bila fikirkan pasal komuniti ni di masa depan. Kita bercakap tentang gembira je kan. Gembira ada. Kenapa takut tu? Okey, yang saya risau kan, sekarang ni makin banyak lagi, makin ramai orang ke arah kebun bandar. Dan macam tadilah kata sayur apa yang popular kan. Sayur yang sama popular dekat satu daerah. Orang duk tanam sawi. Contoh, siapa nak makan sawi tu lalas? Betul. Kan jumlah pula nanti kan lambakan lah sayur tu. Makan sayur pula. Yalah, even di kebun komuniti pun yang mana komuniti belum start berniaga lagi, dia akan bagi sayur tu kepada rukun tetangga lah dekat situ kan. Tapi katakan dia dah level nak berniaga. Okey. Dan dia nak berniaga kepada siapa? Dan di sekeliling tu, di daerah tu pula ramai penanam sawi. Siapa dia nak jual? Itu. Jadi benda tu mungkin akan berlaku sekiranya tiada perincian yang halus lah untuk yang itu. Okey, komuniti ni sawi, komuniti ni kangkung, ataupun dia boleh buat produk. Komuniti ni sawi sambal contoh. Kan? Mungkin ini pun ada sawi juga. Okey, tak apalah dia nak suka tanam sawi, tak apa dia tanam sawi juga, tapi keluarkan produk lain daripada sawi. Sawi lain pula. Mungkin boleh. So kena pelbagaikan lah maksudnya. Mungkin pelbagai. Sebab kan kita nampak even di KL pun dah dalam 40 ke 60 kebun bandar dah diwujud kan. Dah banyak. Di bawah so, kalau 60 sahaja tu semua tanam sawi, betul lah tu siapa pula yang nak siapa makan? Nak makan kan? Siapa yang nak makan kan? Tapi tu baru kita tengok banyak tu kan. Jadi tapi nampak jugalah ada komuniti yang dah start ubah tanaman. Mungkin kena ada sistem macam penjadualan macam komuniti ni tanam sawi, komuniti ni tanam kangkung. Mungkin macam tu boleh bantu. Kalau macam tu selalunya dia di bawah pemantauan siapa? Okey, kalau komuniti ni dia boleh berdaftar di bawah KPKT kan. Kita boleh tengok kebun komuniti ni mungkin berdaftar bawah KPKT ataupun dia berdaftar di bawah majlis. Di bawah majlis. Tapi pemantauan yang lebih ketat tu kalau katakan dia di bawah majlis, majlis lah yang kena pantau kan semua ni. Kalau katakan komuniti tu berdaftar di bawah KPKT punya tanggungjawab lah untuk pantau kan. Okey. Baik, jadi kita dah dengar panjang lebar berkenaan dengan pertanian bandar ni. Okay, jadi dapat saya simpulkan bahawa pertanian bandar ni sebenarnya memang memberi banyak kebaikan lah kepada masyarakat ataupun komuniti yang tinggal di kawasan bandar. Yang mana penjimatan lah, terutama nak beli sayur. Betul. Senang selamat, kan? Sayur yang selamat sebab kita tahu dia memang segar. Dia dah tumbuh, kita nampak dia dah matang lah, dah boleh dimasak, so kita tinggal petik. Jadi kita tahu dia segar dan selamat. Kemudian kita dapat juga melihat bagaimana sebenarnya komuniti ni memberi kepentingan dalam inisiatif pertanian, terutamanya dalam keterjaminan makanan. Betul Doktor? Betul. So ni salah satu usaha lah untuk menyokong kelas yang pasal keterjaminan makanan negara. Keterjaminan makanan tu pun ada satu juga tu. Yang kami di Fakulti Pertanian kan telah dapat satu engagement lah dengan satu syarikat iaitu Ladang Konjek Sdn Bhd. Dan Ladang Konjek Sdn Bhd ni dia mempunyai impian untuk mengeluarkan beras daripada komuniti-komuniti. Dan beras tu bukan saya kata beras daripada padi. Beras nasi daripada ubi konjek tu. Jadi 2 minggu lepas kita baru sampaikan kan Ladang Konjek Sdn Bhd dengan komuniti di Lake Resident buat penyampaian 1000 anak benih. Dan di mana komuniti akan menanam, company akan membeli semula dan membeli dan memproses menjadi nasi. Macam mana, dan nasi ini akan disupplykan kepada local demand. Jadi macam mana kita boleh nampak komuniti sebenarnya boleh supply kepada syarikat as long as ada syarikat yang nak ni kan, dan boleh proses kan untuk kegunaan Malaysia. Jadi secara tak langsung memang sebenarnya kita dalam usaha lah untuk ni kan menyokong agenda negara dalam meneruskan keterjaminan makanan. Okay, insyaAllah. Jadi mungkin ada apa-apa kata-kata terakhir daripada doktor sebelum kita nak habiskan sesi pada hari ini? Okey. Saya harap lah kan. Saya harap bukan sahaja komuniti bersungguh-sungguh dalam kebun bandar ni. Saya harap NGO, daripada agensi-agensi, daripada private kan, especially private ni daripada industri ni datang turun ke komuniti bantu. Kami daripada universiti kami boleh
kami ada pakar yang kita ada pakar yang boleh buat pemindahan ilmu. Kita ada lubuk ilmu di sini. Apa kata kita gabungkan semua ni kan untuk bangunkan komuniti untuk menjawab isu jaminan kemakanan. Okey. Jadi betul lah. Macam tagline UPM, pertanian adalah kehidupan. Betul. Okey. Baik, sekian saja daripada kami. Jumpa lagi di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.